محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب اغفر وارحم وتجاوز أنا تعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما سديدا اللهم افتح لنا يا الله من أبواب رحمتك وانشر علينا يا الله من خزائن حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله أما بعد فالحمد لله. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ditaufik dan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga supaya kita boleh berada bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan mencuci rahmatnya kepada kita dan kepada keluarga kita. Amin rabbal alamin. Malam ini kita masuk tajuk baru, ialah nama-nama Rasul yang wajib diketahui dan pengenalannya. Sebagaimana kita belajar minggu lepas bahawa bilangan Rasul ini 313 orang. Dan pada awal sekali, paling mula-mula sekali, Rasul awal sekali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan paling akhir sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada 313 itu kita wajib mengetahui 25 orang Nabi dan Rasul. 25 orang Nabi dan Rasul. Kita dah belajar, alhamdulillah. Malam ini termasuk tajuk nama-nama Rasul yang wajib diketahui dan pengenalannya. Rasul-rasul yang kita wajib mengetahui dan kita wajib kenal mereka adalah rasul-rasul Allah sebut di dalam Al-Quran. Rasul-rasul yang Allah sebut, kita belajar beberapa minggu lepas di dalam Al-Quran. Maka rasul-rasul itulah wajib kita mengetahui dan wajib kita kenal. Maksudnya orang tanya, adakah Adam itu Nabi Rasul? Kita jawab ya. Nuh adakah Nabi Rasul? Kita jawab ya. Walaupun kita tidak ingat nak susun tertib 15 orang itu, 25 orang. Tapi kita tahu Nabi Musa Rasul, Nabi Isa Rasul, Nabi Sulaiman Rasul, Nabi Daud Rasul. Itulah maksudnya yang wajib diketahui. Walaupun kita tak ingat nak susun tertib tu, mengikut satu-satu tu. Nama-nama Rasul itu adalah seperti berikut. Satu, Adam alaihissalam. Beliau ialah bapa kepada seluruh manusia. Kerana apa? Kerana dialah manusia pertama sekali dijadikan oleh Allah. Kemudian dijadikan Hawa daripada tulang rusuknya sebagai isterinya. Maka daripada mereka berdualah lahir zuriat keturunan manusia. Jadi sebagaimana kita belajar minggu lepas, jadi dengan sebab musannaf kita ini sebut tentang Nabi Adam alaihissalam dengan cara ringkas, amanah ayatlah kita sikit, kita dia biarlah lebar sikit. Kalau sekadar nak baca di sini tu semua boleh baca. Dalam masalah banyak buku-buku dalam sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini. Rujuk pada kitab ini, kitab Al-Bidayah wa Nihayah
dikarang akan dia oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita An-Nihayah Bidayah ini, Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan berakhir ini dikarang di Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala sebagai seorang mufassir. Dia ni sebagai alim, orang alim tafsir. Dia ni sebagai orang alim hadis Nabi, dan juga hukum hakam, dan juga sejarah. Jadi banyak kitab tarikh ni, tapi amo bagi amo banyak rojak pada kitab ni. Dengan sebab dia tidak cerita satu perkara melainkan dia cerita kalaulah itu daripada cerita Bani Israel, dia ayat ini cerita Bani Israel. Mula-mulanya apa cerita Nabi Adam ini, adakah Allah Subhanahu wa taala perintah Jibril dan malaikat-malaikat lain untuk mencipta Nabi Adam ini. Ketika itu lembaga Nabi Adam ini ada keberada di dalam syurga ataupun di atas langit ketujuh, luar pada syurga. Itu berlaku khilaf di antara ulama kita ahli sunnah jamaah. Masa malaikat-malaikat diketua oleh Jibril alaihi salam turun ke langit untuk ambil sikit-sikit daripada jenis-jenis tanah ni. Tanah warna hitam, tanah warna kuning, warna putih sebagainya. Dan sebab anak cucu dia ada hitam, kuning dan sebagainya. Tanah ini dia bawa naik ke langit ketujuh. Belum lagi dimasuk ke dalam syurga. Dan tanah ini direndam, ditaruh dalam air, simpan dalam air berapa lama wallahu a'lam, hingga tanah ini jadi sebahagiannya busuk. Tanah ni bila terendam dalam air lama-lama, bau dia berubah jadi busuk sikit. Kemudian daripada tanah inilah malaikat-malaikat Allah bentuk lembaganya Nabi Adam alaihi salam. Dan lembaga Nabi Adam ini, rupa Nabi Adam bentuk patung ni, belum dimasukkan roh, duduk hampir beribu tahun di luar daripada syurga. Ini cerita hak boleh kita pegang lah. Hingga masa tu Iblis dia bebas nak masuk syurga, tak apa, dia bebas. Allah benar masuk dia syurga, dan juga Allah benar dia keluar pada syurga sebagaimana malaikat-malaikat lain. Kamu cerita dah dulu, Iblis yang hidup di kalangan malaikat, jadi reju. Ketika itulah malaikat Iblis lalu sekitar patung Nabi Adam tadi. Dia masuk dalam patung, dalam lembaga Nabi Adam tadi. Dia masuk daripada semua lubang. Masuk tubik, masuk tubik, masuk tubik. Daripada atas dan sampai bawah. Dia kata tak pelik lah, aku tahu semua rahsia, lubang-lubang, rungga-rungga yang ada dalam lembaga atau patung Nabi Adam ini. Jadi tak pelik lah, kalau dia nak jadi orang kedebel pun aku boleh lawan dia. Dan sebab Iblis dah tahu bahawa Allah SWT telah nak menciptakan Nabi Adam ini sebagai khalifah. Malaikat tahu dan Iblis tahu. Yang sebab Iblis yang berkawan dengan malaikat. Allah beritahu kepada malaikat nak cipta Nabi Adam sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Berita itu sampai kepada Iblis. Iblis dan syaitan ni, walau mereka telah dihalau daripada langit ketujuh turun ke bumi tempat kita sekarang,
Mereka berusaha, senantiasa berusaha untuk mendengar apa yang berlaku di atas langit sana. Iblis ni, kalau dulu masa dia Iblis berada atas langit ketujuh dan boleh masuk syurga, keluar syurga, dia tu bebas. Apa saja malaikat tahu, dia tahu. Dengan sebab Iblis ni berada bersama malaikat dan bergaul dengan malaikat. Hingga setengah ulama kata Iblis ni asal dari malaikat. Tak betul tu. Wa kana lil jinni. Ada setengah kitab kata Iblis ini daripada malaikat. Itu sangat-sangat tak betul. Dengan sebab Allah kata wa kana minal jinni, dan Iblis ini asal daripada jin. Kita Iblis ni apabila Allah telah halau dia turun daripada langit, daripada syurga ke bumi, dia masih berusaha. Dia dan cucu cicit dia, syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan ni cucu cicit kepada Iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Dia sudah senantiasa berusaha untuk dengar rahsia-rahsia yang ada di atas langit sana, dan untuk usaha dengar perintah-perintah Allah kepada malaikat-malaikat, apa yang Allah nak malaikat lakukan. Dia dengar sepatah saja, dia turun bawah hari ni, dia sambung menjadi sabar 1000 patah. Daripada sepatah tadi perkataan, ia sambung jadi 1000 patah. Dengan sebab tu kita manusia ni pun kalau kita dengar satu kataan, kita gubah, kita ubah, sambung hingga jadi sampai 1000 kataan, karut belaka, maka itu dikatakan tempat Iblis. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintah Jibril alaihi salam untuk meniup ruh ke dalam lembaga patung Nabi Adam tadi, maka daripada selepas itulah Allah perintah malaikat bawa Adam masuk ke dalam syurga. Nabi Adam masuk ke syurga. Masa bentuk patung tu belum lagi. Kemudian Nabi Adam duduk syurga berapa lama? Dalam satu hadis bahawa umur Nabi Adam ini 1000 tahun. Allah tulis umur dia dalam Lauh Mahfuz 1000 tahun. 1000 tahun. Dia hidup di atas muka bumi ini 900 tahun lebih. Mau ada kasih daripada kita ni, dia hidup di dunia ni 900 tahun lebih. Berarti dia hidup dari syurga lebih ke 300 tahun. Hidup di syurga lebih kurang 300 tahun. Dan masa 300 tahun ini dalam syurga tak sampai pun pada waktu zuhur. Dalam syurga ni 300 tahun Nabi Adam berada dalam syurga ni lebih kurang tidak sampai waktu zuhur. Tidak sampai waktu zuhur. Berarti hari-hari dalam syurga ni adalah sangat-sangat panjang. 300 tahun ni sekejap saja Nabi Adam berada dalam syurga. Berarti hari-hari dalam syurga ni adalah sangat-sangat panjang. 1000 tahun ke 50,000 tahun ke, Allah alam. Allah sebut dekat hari akhirat 1000 tahun, 50,000 tahun. Masa itulah masa Nabi Adam berada sekejap dalam syurga itu ditipu Allah oleh Iblis alaih laknatullah alaih.
Cara iblis menggoda Nabi Adam ini supaya iblis menggoda kita dah hari ni lah. Pertama, kalaulah kamu nak diraja, kamu kena makan pokok kayu ni, al-khuldi ni. Satu. Yang kedua, kalaulah kamu nak hidup lama tak mati, makan pokok kayu ni lah, khuldi ni. Apabila sebut saja kamu nak jadi raja, nak meretah satu kerajaan yang berkekalan selama-lama atas syurga, makalah. Siapa dia tu saya jadi. Tu saya diraja bila meretah sepanjang zaman. Sebab kita kaya lah dah. Kalau kata kamu ni jadi pemerintah, tak ada tempoh, boleh ada semua-semua. Siapa itu sih? Siapa itu sih? Setengah negara telah menetap tempoh 5 tahun presiden dia. Khabar-khabar dia lanjutkan sampai 10 tahun. Hingga sampai 25 tahun ada. Jadi pemerintah di atas dunia ni. 30 tahun ada sampai itu sih. Kerana itulah kehendak yang dihambus oleh iblis itu kepada datuk kita Adam, tu mai kita sekarang. Suka kepada kuasa memerintah, mengikut berapa lama kita nak. Tak. Tak saya jadi pemerintah sehari tak. Tak apalah saya wazir awak jadi Perdana Menteri. Sehari ya. Dosa kita pecat dia. Tak saya kita. Yang kedua, umur panjang, tak mati. Kamu makan buah pokok kayu khuldi ni, mana kamu boleh hidup lama, umur kamu panjang. Siapa dia tu si umur panjang? Kita sekarang anak cucu dia ni tak? Allahu Akbar. Kalau Allah bagi pilih pada kita, kamu nak umur 1 tahun ke, 2 tahun ke, 1000 tahun ke, amba rasa ramai orang pilih untuk 1000 tahun. Syarat sehat lah 1000 tahun tu. Bedin 1000 orang, setahun seorang, tahun seorang. Apabila kita hidup lama tak ada dunia ni, maknanya kekayaan tu lebih, bini lebih, rumah besar, segala-gala tak. Siapa yang tahu sih? Perasaan ini juga yang dihambus oleh syaitan kepada Nabi Adam. Mari kita sekarang akhir sekali Nabi Adam tertipu oleh tipu Allah iblis. Dia berasalah ambil rasa buah khuldi ini. Apabila kedua-dua Nabi Adam dan Hawa ini rasa buah khuldi ini, maka hilanglah cahaya yang mengelilingi tubuh Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebelum pada ni Nabi Adam tengok ke tubuh dia tak boleh tengok anggota ni, anggota sulit ni, dia tak boleh tengok, tak nampak dengan sebab dilitupi oleh cahaya. Walaupun dia pakaian dia adalah nur, cahaya. Apabila dia rasa buah khuldi ini, maka nur itu pun hilang daripada dia. Maka di situlah dia dapat lihat anggota sulit mereka berdua dan capa pokok kayu yang dari syurga itu untuk menutup orang mereka berdua. Daripada kesilapan ini jugalah kita ni dah suka sangat berbohong. Anak zuriat dia ni dah suka berbohong.
Kalau pakai seluar apa? Seluar pendek. Seluar pendek atas lutut. Pakai seluar. Itu laki-laki. Terkadang perempuan begitu juga. Lebih-lebih lagi orang yang tidak beragama Islam. Orang agama Islam seperti kita ni pun dah ramai dah pakai seluar pendek, laki-laki dan perempuan. Bukan negeri luar, negeri Kelantan ni pun ramai dah kita tiru Cina, tiru kafir pakai seluar pendek. Itu juga tabiat kita ambil daripada datuk nenek kita, Siti Hawa dan Siti Adam, Nabi Adam alaihi salam. Walaupun kalau perempuan, walaupun dia pakai seluar, tapi seluar kemah, nampak habis bentuk tubuh dia, nampak berupa bentuk, tak nampak kulit berupa bentuk. Dia pakai baju, tapi baju kemah, baju kemah. Kita tengok misalnya HP 50%, Amor kata 50% lah. Perempuan kalau dia pakai baju mesti nampak betul buahnya dia rebutin duduk depan. Dia pakai baju dah, kata lekun dah, tapi nampak juga buahnya rebutin duduk depan. Maksud kalau tak tunjuk buahnya tu, seolah dia bukan perempuan. Banyaklah tabiat-tabiat kita yang ada di hari ini di kalangan anak Adam ini, mana asalnya daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh datuk nenek kita Adam alaihi salam dan Hawa. Dengan sebab itulah kita ni Nabi kata sebab baik manusia, sebab baik orang buat dosa atau wabu. Sebab baik orang buat dosa adalah orang yang bertaubat selepas dia buat dosa. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab baik orang buat dosa, iaitulah orang yang sangat-sangat bertaubat daripada dosa yang ia telah lakukan. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab Nabi tahu Allah beritahu pada dia tabiat kita manusia ni, dengan sebab tu nenek kita begitu, banyaklah benda-benda yang tak betul dengan agama Allah atau dengan kehendak Allah, kita akan buat. Banyak benda kita buat menyalahi kehendak Allah, kehendak Rasulullah. Dan walau bagaimanapun at-tawwabun, buat silap bertaubat, buat silap bertaubat. Orang tanya Allah, boleh ke Syahwazi kita buat dosa, kita taubat, kita buat pula dosa lain? Ada satu lah. Taubat kita dulu terbatas kita. Kita buat dosa. Kita sedar, kita insaf, kita bertaubat nasuhah sungguh, taksir sungguh-sungguh dah. Orang sebut benda tu pun kita taksir. Sampai kita nak sebut, orang sebut kita taksir. Benci sungguh-sungguh dah. Tak kuasa langsung nak mengulangi benda tu sekali lagi. Tapi akhir sekali kita tergelicir juga, jatuh juga. Sama ada dalam maksiat yang sama atau maksiat lain. Ada keterbatas taubat dulu? Jawabnya tidak terbatas. Taubat hari taubat dengan nasuhah dulu, sungguh-sungguh syarat dia. Kalaulah dosa di antara kita dengan Allah 3 syarat, dosa di antara kita makhluk 4 syarat tu kita buat belaka. Sungguh-sungguh kita taksir. Tanda taksirnya, kita tak suka ke masjid, kita pergi masjid. Tak suka belajar, kita belajar. Pergi Mekah dah sekali, sipai pula duit. Carum pula duit nak pergi Mekah kali 2, umrah berkali-kali. Tiba-tiba
dengan tipu halah iblis ni. Sebab iblis tiap-tiap saat dia usaha untuk menipu kita, menyesak kita, melalaikan kita buat. Adakah taubat yang dulu daripada dosa maksiat kita buat tu terbatas? Tidak terbatas. Itu habis cerita dah. Hak ni hak baru pula, taubat pula. Ini sebab tu sebab baik orang melakukan dosa, khairul khata'in at-tawwabun. Berarti Allah ajar kita jangan putus asa. Walaupun kita senantiasa buat jahat, selepas kita bertaubat sebab kita tak mau sungguh-sungguh, tak azam sungguh-sungguh, kita terjatuh pula dalam maksiat, kita taubat, Allah terima taubat kita baru, hak sebelumnya tidak terbatas. Dan kelebihannya, kita bertaubat itu boleh pahala. Taubat kita terima, Allah terima ke, Allah tak terima ke, itu tak ada soalan. Tapi kalau kita bertaubat dengan ikhlas hati, kita boleh pahala. Allah ni telah hamba-Nya yang beriman, yang mukmin ini, kalau iman dia sebesar zarah sekalipun, sebesar biji sekalipun, dia tidak sayang, tidak kedekut, tidak kupik, tidak bakhil untuk bagi pahala kepada hamba dia. Walaupun dia buat dosa tu, bertobat dengan dia bertobat tu boleh pahala dah. Kita akhir sekali apabila Nabi Adam Siti Hawa dia tertipu makan buah khuldi ni, maka dikeluarkan daripada syurga. Apabila dikeluarkan daripada syurga, di bumi manakah kedua-dua ni mereka turun? Jatuh tak bumi mana? Ada setengah kata yang dihalau daripada syurga ni, pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang tiga iblis, yang keempat ular. Dalam kitab Amr tak sebut ular. Kitab Amr ni tak sebut ular. Hanya tiga perkara saja. Jadi halau pertama Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang tiga iblis. Ular tak ada. Amr tak nafi, tapi tak ada di kitab Amr ni. Kemungkinan kitab lain ada. Nabi Adam apabila dikeluar, diturun daripada syurga ke bumi, jatuh di mana? Ini banyak pendapat mengatakan. Setengah kata jatuh di Al-Hind, di India, di bukit, satu bukit di India. Satu bukit di India. Yang kedua, dijatuhkan satu tempat nama Dahna. Tempat ini berada di antara Mekah dengan Taif. Dahna. Kalau orang Mekah ni Dahla sekarang, Dahla. Dulu nama Dahna, ini Dahla. Ini berada di antara Mekah dengan Taif. Yang ketiga, Nabi Adam diturunkan di bukit Jabal Qubis. Jabal Qubis ni, kalau kita pergi Mekah, tempat istana Raja Saudi tu. Kita nak masuk Mekah, masuk masjid sebelah kiri tinggi tu. Itu bukit Abu Qubis. Kita mari daripada apa nama, Razah sebelah ni, sebelah Mas'ah ni. Kita mari sebelah Mas'ah, nak masuk masjid tu, sebelah kiri ada istana besar tu, di atas bukit tu. Kita panggil bukit Abu Qubis. Setengah kata kedua-dua jatuh di situ. Setengah kata Nabi Adam jatuh di atas bukit Safa, tempat kita mula
Se'eh. Sofa tempat kita mula Se'eh. Siti Hawa jatuh di Bukit Marwah tempat kita habis Se'eh. Inilah pendapat-pendapat ulama tarikh sebut tentang tempat mana Nabi Adam ini diturunkan. Di dalam hadis yang sahih, bukan daripada buku sejarah semata, tidak. Hadis yang sahih bahawa Hajar Aswad itu Allah turun daripada syurga bersama Nabi Adam alaihissalam. Bukan Kaabah, Hajar Aswad. Pak kita ada kucuk tu. Pak kita sabuh terkucuk tu diturunkan bersama Nabi Adam ketika Allah minta Nabi Adam turun ke bumi. Amba lama dah dia buat kaji tentang tempat manakah yang agak sahih sedikit, di tempat mana Nabi Adam Siti Hawa ini jatuh. Jadi bagi hamba dengan mutalaah beberapa buah kitab, apabila Allah menghalau Nabi Adam alaihissalam daripada syurga hak tempat kita akan pergi insya-Allah bersama, ia mesti kena turun tempat yang mulia daripada tempat syurga, di tempat yang paling mulia kepada di atas langit, tempat paling mulia di atas langit, turun ke atas bumi, tempat dia jatuh tempat yang paling mulia, iaitu Mekah, iaitu Safa dan Marwah atau Abu Qubais. Tak apalah, Abu Qubais tak apa juga, dengan sebab Marwah Safa tu di pinggir bukit Abu Qubais. Kalau kita kata kedua-dua ni jatuh atas bukit Abu Qubais pun tak apa, Qubais pun tak apa. Dengan sebab Safa itu di pinggir bukit Abu Qubais. Sesuailah Allah menghalau ke Nabi Adam dan Hawa ini daripada syurga, tempat yang paling mulia sekali di atas langit untuk kita manusia, hamba-hamba Allah mukmin. Turunlah ke Mekah dan bersamanya Hajar Aswad. Bersamanya Hajar Aswad. Hajar Aswad ini untuk Nabi Adam letak di Kaabah. Orang pertama meletakkan Hajar Aswad di Kaabah ni adalah Nabi Adam alaihissalam. Orang pertama membina Kaabah ni Nabi Adam alaihissalam. Walaupun sebelum Nabi Adam, malaikat dah telah tawaf mengelilingi Kaabah. Sebelum ada tu malaikat dah tawaf mengelilingi Kaabah. Sebelum Allah cipta Nabi Adam tu, berzamai-zamai dulu, malaikat dah tawaf mengelilingi Kaabah, tapi tidak ada bangunan. Tawaf mengelilingi tapak saja. Tak bawa Kaabah, tapak Kaabah. Siapa dia memperkenalkan Nabi Adam? Ini adalah tapak Kaabah. Allah kata dalam riwayat satu hadis, wahai Adam, kamu pergilah, kamu bangun ke rumah aku. Kamu bangunkan rumah Kaabah ni lah. Kamu bangunkan rumah aku, iaitu Kaabah ni. Dan kamu tawaf mengelilingi rumah aku ini. Dan akan tawaf oleh anak cucu kamu. Kamu daripada kamu. Jadi Nabi Adam ikut perintah dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah dia bangun Kaabah dan meletak Hajar Aswad di tempat sekarang ini. Walaupun telah berkali-kali runtuh. Setengah kata Hajar Aswad tu lebih rapat dengan bumi. Masa Nabi Adam dulu, Hajar Aswad lebih rapat dengan bumi, tapi dia akak. Tak apalah makna, tapi wujud itulah. Wujud tempat kita mula tawaf. Itu tempat Hajar Aswad. Kemudian satu laginya, di manakah, disebab itulah hamba kata, jadi kita lah ni tawaf Kaabah
mengelilingi Kaabah. Dengan sebab itu sunnah datuk nenek kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Sunnah dia. Kami kita daripada Safa ke Marwah. Daripada Safa ke Marwah. Berarti kalaulah Nabi Adam jatuh di atas Safa, atas bukit Safa, apa nama Siti Hawa jatuh atas bukit Marwah, berarti mereka kena pergi mari untuk berjumpa tu. Berarti perjalanan daripada Safa ke Marwah ini ada juga sunnah untuk nenek kita Nabi Adam alaihi salam. Bukan semata-mata sunnah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, tapi sungguh kata ini sunnah Siti Hajar alaihi salam apabila boleh alik mencari air untuk Nabi Ismail Zam-Zam tu. Walau bagaimana sebelum ada tu dah berlaku. Kalau mengikut pendapat mengatakan Adam ini jatuh atas bukit Safa dan Hawa jatuh atas bukit Marwah. Itulah maknanya yang mengikut kajian hamba daripada buku-buku ini lebih menepati. Kemudian satu lagi, Nabi Adam ini meninggal di mana? Dia meninggal di mana? Dia duduk lebih kurang 700 tahun di atas muka bumi ini. Mana? Lepas tu dia meninggal di mana? Dalam kitab Ibn Katsir ni sebut juga tempat yang meninggal pun ada khilaf. Setengah kata dia meninggal di India, di bukit, di atas bukit tempat dia jatuh dulu. Bagi orang mengatakan Nabi Adam jatuh atas bukit Siti Hawa ni, mana atas bukit, maka dia meninggal di situ. Senang kata dia meninggal di Mekah, iaitulah di bukit Abu Qubais, tempat dia turun dulu. Supaya juga kalau kita buat kajian sesuainya dengan Nabi Adam ini, dengan sebab dia dah bangun Kaabah, dia tawaf di Kaabah, beribadat di Kaabah, berarti dia wafat di Mekah ataupun di bukit Jabal Qubais. Bukit Jabal Qubais ni senang Nabi Adam nak naik dengan sebab dia 60 hasta. Dah. Nabi Adam 60 hasta dah. Kita ni 12 15 dah. Berapa kali ni? Ni kali ni. 5 kali ni. 5 kali masjid kita ni tinggi. Walau bagaimanapun, apabila berlaku tufan masa Nabi Nuh alaihi salam, tufan Nabi Nuh ni menyeluruh dunia. Bukan saja berlaku di satu kawasan, tapi menyeluruh dunia. Sebagaimana sebut dulu, Allah beritahu kepada Nabi Nuh di manakah tempat kubur Nabi Adam. Maka Nabi Nuh dengan Siti Hawa selepasnya penama habis banjir Nabi Nuh membuat haji, dia bawa jasad Nabi Adam Siti Hawa ini ditanam di Baitul Maqdis, ditanam semula pula di Baitul Maqdis. Ini satu riwayat. Sebab itulah kita kenal Baitul Maqdis adalah tempat makam bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah cara ringkasnya sejarah datuk nenek kita yang pertama Adam dan Hawa alaihi wassalam.
Timbul soalan satu lagi, apabila Nabi Adam ni mati, dia meninggal, anak-anak dia tak boleh nak fikir bagaimana nak mengurus jenazah Nabi Adam alaihi salam. Kalau sekadar kambuhkan mayat tu ke dalam bumi, ini dah bernama dah seekor gagak dah tunjuk cara Qabil mengebumikan jasad Habil. Tetapi lain pada tu, dalam kitab ni juga sebut, apabila Nabi Adam alaihi salam wafat, malaikat-malaikat tu, Allah perintah malaikat-malaikat tu ni berdangit diketuai Jibril alaihi salam untuk mencabut sebelum mati lagi. Malaikat Jibril turun dengan menteri-menteri dia, pembantu-bantu dia, mewafatkan Nabi Adam, dan warasaluhu, dan malaikat-malaikat memandikan Nabi Adam, wa kafanuh, dan malaikat-malaikat mengkafankan Nabi Adam, wa hannatuh, dan malaikat-malaikat guna tahnik, guna hanut, hak kita panggil apa, kikik hak curah kan kafir tu, bau wangi tu, dia punya hanut. Dah sebelum tak mayat, sebelum kita masuk mayat dalam kafir dia, kita ambil debu tu punya hanut, debu garu dan sebagainya. Dan mereka gali kubur Nabi Adam, malaikat-malaikat ni. Dan mereka malahaduh, mereka menggali lahat bagi Nabi Adam. Wa sallallahu alaihi, dan mereka semaya atas Nabi Adam alaihi salam. Kemudian mereka masuk Nabi Adam ke dalam kuburnya, dan mereka letak atas Nabi Adam, letak Nabi Adam dalam kuburnya, dan mereka mencuah batu, pasir-pasir atau tanah-tanah atas kubur Nabi Adam. Sudah siapnya malaikat-malaikat kebumikan Nabi Adam, maka mereka berkata, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Malaikat beritahu pada anak cucu Nabi Adam, ini adalah sunnah Nabi kamu. Sunnah kamu, berarti kalaulah kamu mati, buat sebagaimana kamu buat. Kalaulah ada siapa dia mati di kalangan kamu selepas pada ni, buatlah sebagaimana kami buat. Berarti kena mandi, kena kapel, kena semaya, kena kubur. Sunnah ni, sunnah menyiapkan tajhiz jenazah ini, berarti sunnah Nabi Adam AS lagi. Sunnah malaikat buat Nabi Adam AS, dan diwarisi oleh anak-anak dia, cucu-cicitnya, hingga sampai pada masa kita. Berarti kita ni bukan saja pandai bini menikah saja tak. Tak. Pandai cara urus jenazah pun diajar oleh malaikat-malaikat daripada Allah kepada kita. Itulah maknanya sebuah ringkas serta dengan datuk kita Hawa alaihissalam, Adam alaihi dan juga Hawa. Kita baca pertama, Adam alaihissalam, beliau ialah bapa kepada seluruh manusia. Timbul soalan, apabila lah Nabi Adam ini sebagai bapa kepada seluruh manusia, siapa diakah penghulu bagi anak cucu Nabi Adam? Ini kena ada. Bapa kita adalah Nabi Adam AS. Mak kita adalah Hawa AS. Tetapi penghulu kepada kita semua siapa dia? Jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ana sayyidu banil bashar, ataupun satu lafaz, ana sayyidu bani Adam.
Aku adalah penghulu bagi semua anak Adam alaihissalam. Walaupun Nabi kita dilahirkan sebagai Nabi, silsilahnya akhir sekali. Apakah hikmah? Apakah hikmah di sebalik Allah melahirkan Nabi kita sebagai Nabi terakhir sekali, walhal ia ada penghulu, penghulu bagi Nabi-Nabi dan penghulu bagi anak cucu Nabi Adam. Sebab apa? Ada hikmahnya. Hikmah terbesar iaitulah di pada mahsyar esok. Pada mahsyar esok, penyelamat kita umat manusia, bukan hanya bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua umat manusia adalah Nabi kita. Asy-syafa'ah kubra, syafa'ah kubra tu, syafa'ah yang paling agung tu. Apa syafa'ah kubra? Iaitulah syafaat Nabi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah segerakan hisab kita di pada mahsyar. Kita ni akan berada pada mahsyar bukan setahun tak, bukan setahun kita tidak. Kata 70 tahun akhirat. 70 tahun akhirat, dan tahun akhirat ni di antara 1000 tahun dengan 50,000 tahun. Sebab apa Allah pun kita pada mahsyar begitu. Ya, sebab Allah nak merasa dah orang yang beriman dapat balasan iman, balasan nikmat, walaupun begitu lama pada mahsyar, tapi dah mereka boleh merasai nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang derhaka, dia akan rasa azab-azab daripada Allah. Tak kira lah derhaka itu bentuk fasik ke, zalim ke, kafir ke. Pada sebelum daripada kita ni manusia ni yang mukmin ahli syurga, kita akan rasa nikmat mulai apabila kita masuk itulah di ke bumi. Apabila orang ke bumi kita, di saat itulah kita rasa nikmat-nikmat Allah sebagai orang mukmin. Dah bakit esok pada mahsyar pun gitu juga, berterusan kita akan rasa insya-Allah nikmat-nikmat Allah dengan sebab keimanan kita. Bagi orang yang kafir, fasik, zalim juga mereka rasa balasan azab masing-masing. Orang kafir balasan dia azab sebagai kafir. Orang fasik, orang zalim balasan dia sebagai sesuai dengan dia fasik, zalim. Ini berterusan di dalam kubur hingga sampai pada mahsyar esok. Yang dahsyat sekalinya dalam keadaan kita berada kelak kabut, ahwal kiamah, kelak kabut hari akhirat ni, ya Allah. Kelak kabut kita ni hara-hara pada mahsyar ni dah 70 kali ganda lebih daripada hara-hara sasa-sasa hara-hara di dunia. Kita tengok misalnya di mana berlaku hara-hara yang paling dahsyat sekali di dunia ini, maka hara-hara pada masa 70 kali ganda lebih pada itu. Kita tengok di mana misalnya. Tapi kita tengok di mana tempat hara-hara paling dahsyat sekali di dunia ni. Tsunami kau. Tsunami Jepun kau. Hingga kapal atas bangunan kau. Tak kira lah. Hara-hara yang paling dahsyat sekali di dunia ini hanya 1% saja daripada 70 kali ganda hara-hara pada masa esok. Tetapi orang yang beriman, dia dapat dia hidup sebagai orang mukmin, dia seronok hidup dunia ini dengan keimanan dia. Orang beriman, dia hidup dengan iman dia, berseronok dengan keimanan dia.
Tapi diganda dalam kubur 70 kali, dan diganda dia naik seterus hingga sampai ke akhirat. Diganda akhirat esok 70 kali. Dalam kubur tu nikmat berapa tak royak. Di akhirat pada masa itu diganda 70 kali. Walau bagaimana orang beriman daripada masa dapat nikmat daripada Allah begitu besar, tetapi kita tidak puas hati. Orang beriman tidak puas hati. Sebab apa ni? Sebab kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga, tempat kita terakhir. Sebab itulah mereka tiap-tiap hari, tiap ketika nak bahawa Allah ini hisap kita, timbang kita dengan cepat mungkin. Hisap amalan kita, timbang amalan kita, dan benar kita lalu as-sirat dengan cepat mungkin, supaya kita boleh masuk syurga dengan cepat mungkin. Bagi orang yang ahli syurga. Bagi orang yang ahli neraka ni, tak kira dah lah. Azab pada mahsyar itu 70 kali lebih, 70 kali lebih dah. Dia khaya tak khaya, wallah dia masuk neraka, wallah dia tak tahulah tu. Itu kita tak tahulah cerita dia. Kemungkinan tak khaya. Bisa hitung dengan hitung kecil besar. Tapi timbang pula kecil besar, supaya adil sungguh-sungguh balasan kita terima daripada Allah tentang amalan kita. Boleh kita lalu as-sirat. Jalan insya-Allah. Itulah sebagai rekasanya hidup kita manusia sebagai anak cucu Nabi Adam ini, di atas dunia ni apa, di alam barzah apa, di alam mahsyar apa, dan syurganya apa, insya-Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pertama kali hindarkan kita ini daripada COVID-19. Covid ini amal sebut dah dulu. Kita berdoa pada Allah, amal sebut dah dulu. Dengan pilihan raya Sabah baru-baru ni amal sebut dah kemungkinan besar Covid ini akan merebak. Bukan di Sabah saja, bahkan semenanjung, dengan sebab ada orang kita pergi sana, ada orang yang mari sini. Yang kedua, kalaulah parlimen dibubar pula, itu baru satu negeri saja, Sabah saja. Kalau parlimen bubar pula seluruh Malaysia, Sarawak, Sabah, kemungkinan Covid kita ini menaik beribu-ribu pula. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah hindarlah kita pada sebab-sebab mengeboknya, menjakitnya Covid ini, termasuk salah satu dibubarkan parlimen. Bagi Amor, kalau bubar parlimen ini satu sebab untuk mengebokkan wabak Covid ini di kalangan kita, anak rakyat Malaysia. Kita doa Allah hindarkan semua sebab-sebab membawa kepada jangkit Covid ini, daripada mengeboknya Covid ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baraka wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin.